Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi sedikit tentang kaedah terjemahan instrumen. Apabila kita menjalankan kajian kuantitatif dengan menggunakan kaedah survey contohnya, pemilihan instrumen itu sangat penting. Tetapi untuk mendapatkan instrumen yang bermutu dalam bahasa yang sesuai dengan kajian kita, contohnya dalam bahasa Melayu, mungkin agak sukar sedikit. Ada 3 kemungkinan yang kita akan hadapi dalam mendapatkan instrumen yang sesuai untuk kajian kita. Pertama, kita tak akan jumpa instrumen yang tepat untuk mengukur konstruk atau variable yang kita nak ukur dalam kajian kita. Jadi, berkemungkinan terpaksalah kita bina sendiri instrumen itu. Yang kedua, ada instrumen yang sesuai dalam bahasa yang kita nak gunakan, tetapi berkemungkinan ia bukanlah instrumen yang baik. Maksudnya kita terpaksa adaptasi instrumen itu, baiki dia dulu dan kemudian uji kebolehpercayaan dan kesahannya. Barulah ia boleh digunakan dalam kajian. Dan akhir sekali ialah kemungkinan bahawa kita mempunyai instrumen yang bagus tetapi ianya bukan dalam bahasa yang kita sasarkan untuk digunakan dalam kajian kita. Jadi dalam kes ini kita terpaksa menterjemahkan ia dahulu. Secara ringkasnya, kita perlu tentukan sama ada kita perlu bina instrumen baharu atau adaptasi dan perbaiki instrumen sedia ada, dan mungkin kita perlu terjemahkan instrumen dalam bahasa selain daripada bahasa yang kita akan gunakan dalam kajian kita. Sekiranya kita perlu terjemahkan instrumen tersebut, bagaimanakah cara yang betul untuk melakukannya? Proses terjemahan instrumen perlu dibuat dengan teliti. Ia merangkumi beberapa kaedah dan langkah-langkah tertentu. Terdapat 3 kaedah terjemahan yang sering digunakan dalam penyelidikan. Pertama ialah yang dinamakan forward translation. Yang kedua, back translation. Dan yang ketiga ialah kaedah decentralization. Bagi kaedah forward translation, seseorang atau satu kumpulan penterjemah akan menukarkan instrumen dari bahasa asal ke bahasa yang disasarkan. Kemudian, hasil terjemahan itu akan dinilai oleh beberapa orang pakar bahasa dan pakar bidang bagi melihat ketepatan terjemahan yang telah dibuat. Kaedah back translation melibatkan 3 langkah. Pertama, seorang ataupun sekumpulan penterjemah akan menukarkan instrumen dari bahasa asal ke bahasa yang disasarkan. Kemudian, hasil terjemahan itu diterjemahkan semula ke bahasa asal. Dan akhir sekali, versi bahasa asal yang terhasil dari langkah kedua ini dibandingkan dengan versi bahasa asal yang original tadi bagi menilai ketepatan terjemahan yang dibuat dalam langkah pertama. Kaedah terjemahan yang terakhir dinamakan decentralization. Dalam kaedah ini, semasa terjemahan dibuat, ayat atau frasa yang spesifik kepada sesuatu budaya akan dikeluarkan dan ayat-ayat yang kompleks pula diringkaskan. Dengan erti kata lain, item dalam instrumen tersebut tidaklah diterjemahkan perkataan demi perkataan, tetapi sebaliknya ia diadaptasikan agar lebih mirip kepada bagaimana maksud yang sama itu disampaikan dalam bahasa yang disasarkan. Kaedah decentralization ini sering digunakan bersama dengan 2 kaedah yang telah diterangkan tadi, iaitu digabungkan dengan kaedah forward translation atau kaedah back translation. Setelah selesai proses terjemahan instrumen, maka kita dah bersedia untuk menjalankan pra-ujian bagi memastikan responden faham item-item dalam instrumen tersebut dengan jelas. Untuk maklumat terperinci mengenai kaedah terjemahan yang diterangkan dalam video ini, anda boleh merujuk artikel Brinslin 1970. Semoga anda berjaya menyediakan instrumen yang berkualiti bagi kajian anda.